latar belakang company dan serba sedikit apa yang Quantum Metal buat. Okey. Jadi pada malam ni boleh saya tahu tak, semua yang join pada malam ni dah pernah dengar ataupun masih lagi ada yang baru join, yang pertama kali join? Boleh saya dapat tahu tak yang baru join, yang pertama kali join? Okey, ada feedback. Okey, alhamdulillah, saya baru. Okey, terbaik. Okey, baru 2 bulan. Okey, terbaik. Okey, ini adalah structured setiap hari Isnin kita akan kongsikan latar belakang company. Jadi kita akan sentiasa ulang, sentiasa ajak orang-orang baru untuk mendengar apa itu Quantum Metal supaya kita lama-lama faham. Sebab tidak mungkin untuk kita faham latar belakang company tetapi kita tak kenal company. Yang baru nak join tu boleh, insya-Allah. Okey, jadi okey, pada malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-puan apa itu Quantum Metal dan siapakah latar belakang Quantum Metal dan dengan siapa dia pernah bekerjasama. Okey, pada malam ni dah ada 69 orang. Okey, semua dah ready Okey, boleh tak komen kalau dah ready, tulis nombor 1. Tulis nombor 1 ramai-ramai. 1 1 1 1 1. Okey, 1. Okey, alhamdulillah. Okey, terbaik. Okey, ramai yang dah ready. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan Okey. Tengok dekat tajuk di sini. Quantum Metal, lindungi dan gandakan kekayaan anda dengan emas. Okey. Sesuai dengan ini adalah company punya motto. Dia punya inilah motto, nampak kan dekat dalam logo ni ada tulis preserve and enhance your wealth. Okey, next. Okey, pertama sekali saya akan kongsikan ialah profil syarikat, iaitu latar belakang syarikat lah. Okey. Siapakah Quantum Metal ni? Okey, Quantum Metal Sendirian Berhad ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia sejak 2012 dengan modal berbayar 10 juta. Jadi Quantum Metal adalah pengedar gold bar 999 tulen yang terbesar di Malaysia, dan kita juga adalah penyedia platform fintech. Fintech ni adalah financial technology. Jadi siapa yang tak tahu lagi fintech tu apa? Fintech adalah salah satu sistem kewangan secara digital lah, teknologi kewangan. Macam kita punya kita punya Maybank to You, CMB Click, tu adalah salah satu fintech lah, financial technology. Okey, penyedia platform fintech sebagai penyelesaian kepada sistem perbankan dan perdagangan logam berharga iaitu emas lah kepada pelanggan. Pada tahun 2021, Quantum Metal Exchange, OTC New York telah menjadi induk dalam usaha perkembangan global. Ini adalah tempat kita untuk kembangkanlah secara global. Kini telah berkembang ke lebih 15 negara dan sasaran kepada lebih 60 buah negara. Nampak tak? Quantum Metal ni bukanlah company yang sekadar kita nak duduk di dalam Malaysia saja, tetapi kita dah sasarkan di luar negara dan sekarang dah bertapak di 15 buah negara. Salah satu yang saya ingat Indonesia, lagi mana lagi? Dekat Amerika, dekat Mexico pun dah ada. Jadi banyak tempat, ada beberapa negara. Okey, next. Tengok ni HQ ni sorry. Okey, nampak tak bangunan ni? Bangunan ini ada di Pulau Pinang. HQ Quantum Metal. Di sana kalau anda berkesempatan nak datang, boleh tengok sendiri depan mata. Okey, next. Okey, ini adalah founder kepada Quantum Metal, Datuk Lim Kong Soon. Dia adalah founder dan pengerusi chairman. Pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam industri perniagaan emas di dalam dan luar negara. Sedikit saya nak bagi tahu Datuk Lim Kong Soon ni adalah pakar dalam extraction barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik yang ada emas, dia ekstrak emas tu daripada barang-barang elektronik yang terpakai.
Jadi inilah kepakaran yang dia ada. Dan kita tengok dekat bawah ni. Dia punya motor ni, kebanyakan orang salah faham. Membeli emas bukan berbelanja. Ia adalah pertukaran wang. Ramai yang ingat kita beli emas adalah sekadar membeli. Sebenarnya bukan beli. Kita adalah pertukaran mata wang. Kenapa kita cakap macam tu? Kalau kita beli barang, beli roti contoh. Beli roti, makan, kenyang. Beli apa lagi? Beli barang lah. Beli barang, beli kereta. Dia adalah barang. Tetapi kalau emas, dia ada nilai dan dia akan berubah-ubah dia punya nilai setiap masa. Okey, dia boleh naik, boleh turun, seolah-olah macam mata wang. Okey, next. Okey, siapakah di belakang Quantum Metal ni? Tengok, pasukan pengurusan. Ni top management lah. Okey, tengok yang tengah-tengah ni. Yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan bin Lazim. Okey, pengerusi bukan eksekutif Quantum Metal sendirian berhad. Okey. Kita tengok siapakah dia ni, ahli Suruhanjaya untuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, pengerusi untuk PBLT Sendirian Berhad, syarikat Kementerian Kewangan, dan bekas timbalan Ketua Polis Negara daripada Jun hingga Disember 2021. Nampak tak? Okey. Jadi di belakang kita orang yang kuat lah. Okey. Tengok yang sebelah kiri ni, Haji Kamari Zaman bin Juhari. Bagi sesiapa yang tak kenal lagi, ini adalah ahli lembaga pengarah Quantum Metal Sendirian Berhad. Okey, nampak dekat sini, bekas pengarah Jabatan Penyiasatan AMLA. Apa ni AMLA? Anti Money Laundering Act. Jadi dekat sini, kalau ada ada sindiket cuci duit, beliau adalah orang yang menyiasat untuk sindiket-sindiket tersebut. Dia dah banyak tumpaskan, okey, di dalam Bank Negara Malaysia. Okey, dan seterusnya Haji Jamal Mohammed bin Mohammed Maidin, ahli lembaga pengarah Quantum Metal, penasihat kanan di Westworld Integrated Supply Ecosystem. Okey, jadi orang belakang di dalam company kita adalah orang-orang yang hebat ya. Okey, next. Okey, produk patuh syariah. Okey, sebagaimana yang kita tahu sebelum ni kita bersama Isra'. Tetapi sekarang kita dah semua dikendalikan sepenuhnya oleh Tawafuk. Tiga produk kita, GSA, GCA dan GAE. Tiga-tiga dapat audit syariah dan sertifikat syariah daripada Tawafuk. Okey, dekat sini. Dan seterusnya pengauditan. Ni pengauditan untuk syariah ni di peringkat dunia lah, okey. Organisasi AUFI, Organisasi Perakaunan dan Pengauditan untuk institusi kewangan Islam. Okey, next. Okey, ni dia rakan niaga QM. Siapakah yang bekerjasama dengan QM selama ni? Kita tengok sama-sama. Okey, rangkaian bank di Malaysia. Inilah bank yang kita supply emas kepada bank-bank tersebut. Nampak? Bank Muamalat. Yang kedua Afin Bank. Dan yang ketiga Al-Rajhi Bank. Sangat mudah kalau nak tengok latar belakang betul ke apa saya cakap ni. Google saja. Quantum Metal Bank Muamalat. Quantum Metal Afin Bank. Quantum Metal Al-Rajhi. Okey, Quantum Metal Al-Rajhi. Jadi kita akan tahu apakah kaitan Quantum Metal dengan bank-bank tersebut. Okey, kita boleh tengok produk-produk bank ni ada Quantum Metal supply emas kepada mereka. Okey, kenapa saya nak tekankan dekat sini? Quantum Metal sekiranya lah tidak ada credibility sebagai pengurus emas di bank-bank ni, tidak mungkin bank-bank ni akan melantik Quantum Metal sebagai untuk uruskan penyimpanan emas di sini. Okay, next. Okay, Koperasi Malaysia dan ASEAN. Okay, dekat sini tengok My Angkasa Holding. Pertubuhan Koperasi Malaysia lebih 8 juta ahli. Koperasi Malaysia dan ASEAN. Dekat sini dia menubuhkan dua-dua agensi ni bersama Quantum Metal menubuhkan satu produk emas iaitu Ako Gold. Boleh cek dekat dalam Play Store ataupun di dalam
App Store di dalam Play Store dan App Store iPhone. Okey. Jadi kita akan nampak Aku Gold. Okay, next. Okay. Ar-Rahnu Tekun. Ar-Rahnu Tekun adalah tempat untuk kita keluarkan emas fizikal. Ar-Rahnu Tekun adalah tempat untuk kita keluarkan emas fizikal. Jadi dekat sini andai kata kalau kita dah beli emas and then kita nak keluarkan emas tersebut daripada simpanan digital tu, kita boleh keluarkan secara fizikal. Dan dekat mana kita nak kelak kita punya emas ni? Dekat Ar-Rahnu Tekun ni. Jadi banyaklah tempatnya. Okey. Nampak tak dekat sini? Inilah emas-emas quantum metal. Sesiapa yang kata quantum metal tak ada emas fizikal, yes, kita ada sebenarnya. Banyak. Jadi dekat sini kita boleh tengok. Ada 1 gram, ada 5 gram, 10 gram, 20 gram, 1 kilo, 1 gram. Cumanya di setiap tempat tu kita kena check dululah available tak gold tu. Ada tak tempat kena check satu tempat. Contoh kalau nak keluarkan 1 kilo mungkin dekat Ar-Rahnu Tekun tak ada. Mungkin dekat ni ada. Okay, next. Okay, Malakat Eco Group. Okay, Malakat Eco Group dan Quantum Metal dekat sini kita bekerjasama dengan Malakat Eco Group ni. Kalau tahu Malakat Mall ni ada dekat Cyberjaya. Jadi dekat sini kalau anda kata tuan-puan nak gunakan emas untuk berbelanja, dekat sini adalah satu tempat yang kita boleh praktikan. Kalau nak beli kopi ke, nak beli apa ke, nak bayar pakai emas. Ya, Malakat Mall ni terima pembayaran menggunakan emas kita ni. Okay, next. Okay, Dewan Perniagaan Islam DPIM. Dekat sini Dewan Perniagaan Islam Malaysia DPIM ni adalah salah satu badan yang mempromosikan dan sama-sama untuk mempromosikan quantum metal. Dia ceritalah dekat sini emas sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi. Dia cerita kalau tengok dalam berita dia dekat sini, dia tunjukkan bagaimana quantum metal ni berfungsi untuk menjadi salah satu solusi pemulihan ekonomi. Okay, next. ICBC Bank, bank terbesar di dunia. Mungkin kita tak pernah dengar, tetapi sebenarnya bank ini adalah bank korporat. Dia bukanlah bank biasa-biasa, dia bank untuk perniagaan. Kalau buat pinjaman bilion juta-juta dengan bank ni. Jadi dia bekerjasama untuk keluarkan ini dia, emas Panda Coin. Boleh search di Google. Okay, next. Perth Mint, pengedar eksklusif. Jadi quantum metal adalah pengedar eksklusif kepada gold bar yang ada dijual oleh Perth Mint. Siapakah Perth Mint ni? Perth Mint ni dimiliki 100% oleh government Australia Barat. Okay. Dan dia adalah pengeluar jongkong emas tulen dan berkualiti tinggi. Untuk pengetahuan, Perth Mint adalah salah satu LBMA members. Apa tu LBMA? LBMA ni London Bullion Market Association. Yang mana sesiapa kalau nak beli emas, ini adalah tips saya. Kalau nak beli emas dan kita nak pastikan emas kita tu boleh diterima di seluruh dunia, pastikan dia bertaraf LBMA. Bukan emas yang Mesra Ar-Rahnu sahaja. Kita kena beli emas yang ada taraf LBMA, okey. Ditubuhkan pada 20 Jun 1899. Nampak company ni dah lama dan menjadikan kita sebagai distributor tunggal, bukan tunggal, ada dua dengan Tomei Gold kalau tahu. Tomei Gold pun adalah distributor di Malaysia. Jadi kita adalah salah satulah. Okey. Okay, next. Okey, Brinks, peti simpanan. Dekat sinilah kalau ada yang bertanya di manakah emas-emas penyimpan emas quantum metal ni, di manakah emas-emas kita disimpan? Di sinilah Brinks. Siapakah Brinks ni? Dia dah wujud lebih daripada 160 tahun. Jadi dia dah lebih 160 tahun, apa dia buat? Dia menyediakan untuk penyimpanan logistik untuk barang-barang berharga. Boleh baca sejarah dia. Macam mana Brinks ni bekerja. Contoh dekat di UK, kerajaan UK, dia ada reserve emas dan dia melantik beberapa
syarikat peti besi yang mana salah satunya adalah Brinks. Jadi reason emas tersebut, kalau anda kata kerajaan UK tak yakin dengan Brinks, dia tak akan lantik Brinks ni sebagai penyimpan emas tersebut. Jadi nampak tak hebatnya Quantum Metal boleh gunakan perkhidmatan di Brinks ni. Kita simpan emas kita di dalam Brinks. Okay, next. Okay, jadi emas-emas kita ni siapa yang insurans kan? Ini dia Lloyds of London. Kita kena kenal, kena tahu apakah fungsi Lloyds of London ni. Dia menginsurankan setiap simpanan yang ada di dalam Brinks. Kalau anda kata kita simpan duit di dalam bank, katakan kita ada RM1 juta di dalam bank. Siapakah yang akan cover kalau anda kata bank tersebut tutup? Mustahil tak bank boleh tutup? Tak mustahil sebab baru-baru ni yang berlaku apabila kadar di Federal US meningkat, 2 bank telah tutup di US. Jadi siapakah yang cover kalau anda kata apakah yang terjadi kepada simpanan duit di dalam bank? Kalau di Malaysia kita di cover oleh PIDM, Perbadanan Insurans Deposit. Jadi dekat situ maksimum coverage dia ialah 250,000. Kalau ada 1 juta di dalam bank, hanya cover 250,000 saja. Okey? Jadi kalau di Quantum Metal, di dalam emas kita di dalam Brinks, something happen pada Brinks ataupun Quantum Metal, kita punya emas diinsurankan oleh Lloyds of London. 1 to 1. Kalau ada emas 1 gram, 1 gram. Kalau ada emas 10 gram, 10 gram. Ada sekilo, sekilo. Ada 20 kilo, 20 kilo. Dia 1 to 1. Ini kelebihan dia. Okay, next. Ini adalah projek yang latest oleh Quantum Metal. Tengok, Lombong Emas QM di Bau Sarawak. Kalau kita mengingat balik sejarah kan, kita baca buku sejarah waktu di sekolah menengah dulu, bagaimana tempat emas yang di Malaysia ni dia ada di Bau Sarawak. Cumanya dah lama tidak dikorek dan masih ada lagi emas di sana. Quantum Metal bekerjasama dengan Besra Group. Besra Group ni daripada mana? Daripada Australia. Kalau tengok dekat sini, okey, kita baca sikit dekat sini Nampak tak? QM will provide up to 300 million US in financial support. Jadi dekat sini untuk korek emas untuk korek emas to expedite production in bulk gold project in Sarawak. Jadi memastikan bekalan emas mencukupi. Okey, insya-Allah kita kena berbangga sebenarnya emas yang akan datang yang ada di Malaysia di dalam Quantum Metal akan datang ni adalah emas hasil bumi Malaysia. Keluar daripada perut bumi Malaysia. Okey. Okey, next. Okey, ini adalah pencapaian Quantum Metal. Okey, dekat sini mungkin saya boleh percepatkan sikit. Okey, ini Sun Yat Enterprise Extraordinary Achievement 2017, Digital and Technology Business 2020. Okey. Okey, next. Ini Asia Pacific Enterprise Award. Quantum Metal. Industri ni berbeza-beza, tetapi di dalam financial services Quantum Metal adalah the best lah. Okey, kita dapat an award dekat sini. Sir, I am not able to hear you. Yang lain dengar tak suara saya? Clear tak? Boleh saya dapatkan feedback? Clear Okey. Yang lain dengar. Saya minta maaf, mungkin ada masalah ke apa. Okey, next. Okey. 10 International Finance Award ni baru tahun lepas. Okey, dah masuk ke produk. Okey, dah masuk ke produk ini. Produk solusi pemulihan ekonomi. Next. Okey, perkara yang akan kita belajar pada malam ni, pertama ialah bara inflasi. Okey, kenapa kita sebut bara? Dekat sini ada sebab, nanti saya akan terangkan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita nak kembalikan wang hangus sebagai simpanan masa depan. Kita nak
dapatkan balik wang hangus kita. Dan seterusnya, gandakan aset dengan mudah, menguntungkan tanpa risiko. Okey. Next. Okey. Barah kewangan. Barah kewangan ni, tengok. Bila mana kita masuk je gaji, terus bayar itu, ini, bayar, kan? Everything kita bayar. Lepas tu, nampak tak kita bayar sewa rumah, bayar kereta, bil utility, air elektrik, estro, telefon, semua ni lah. Kita ada komitmen setiap bulan. Tetapi selepas kita buat bayaran, apakah yang terjadi kepada duit-duit tersebut? Dia hilang macam tu saja. Bukan hilang macam tu je lah, maksudnya dia tak akan kembali lagi lah sebab kita dah bayar komitmen. Jadi, okey, satu lagi yang kita nak kaitkan dengan inflasi ni, nampak? Inflasi ni sebenarnya apa yang bermasalah sebenarnya dengan inflasi tadi? Okey. Inflasi ni kalau sebenarnya dia adalah supply and demand punya sistem. Kalau anda kata mata wang terlalu banyak di dalam pasaran, menyebabkan orang banyak pegang duit dan kuasa beli semakin tinggi, barang-barang yang supply semakin kurang, so dia akan meningkatkan harga. Jadi ini adalah sistem kewangan kita. Barang semakin meningkat sebab apa? Duit terlalu banyak dicetak dan beredar di pasaran. Okey, next. Okey, nampak tak ni? Kadar inflasi yang tinggi. Tengok, tahun 2002. Tahun 2002 dekat sini, okey, dengan RM50 kita boleh belanja satu troli penuh. Sekarang tahun 2023. Cuma tengok yang tahun 2002 ni kan. Saya nak dapatkan pengesahan daripada rakan-rakan saya yang ada di dalam Zoom meeting malam ni. Boleh bagi tahu saya tak, betul ke dengan RM50 dulu belanja penuh satu troli? Saya macam tak percaya. Sebab saya tahun 2002 ni masih lagi belum bekerja. Betul tak? Masih ada lagi ke? Masih ramai yang mendengar? Betul Okey, dengan RM50 kita dapat penuh satu troli. Okey. And then sekarang RM50 macam ni lah, inilah zaman saya. Okey. And then dekat sini tahun 2044, apakah yang berlaku dengan RM50 ni? Nampak tak? Mungkin kita tak dapat nak beli apa-apa sebab barang semakin mahal. Okey. Ada pengacau betul Okey, next. Okey. Ini adalah sejarah kenaikan harga emas. Yang ini fakta ni saya tidak ambil daripada petik daripada pokok mangga ke, tak ada. Fakta ni adalah fakta memang saya tak reka dan di screenshot secara live. Ini adalah sejarah. Tengok, tahun 2000 harga emas RM35. Saya masa tu tak tahu lagi apa tu emas pada tahun 2000 ni. Okey, tahun 2005 naik RM50. Masa ni orang kata mahal. Mahal lah mas, makin naik. Lepas tu tahun 2010, lepas tu dah naik 130. Emas makin mahal lah. Tak apalah, tak nak lah beli. Nantilah tunggu harga emas jatuh. Lepas tu tunggu tahun 2015 naik lagi 100.5. Lagi mahal. Jadi tahun 2020 dah naik 285. Tengok. Jadi emas ni sentiasa makin mahal, tak adanya makin murah. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kalau anda kata kita dah ada niat untuk menyimpan emas, jadi simpanlah emas. Jangan tunda-tunda. Okey? Next. Okey. Perbandingan keuntungan dalam tempoh 15 tahun properties versus gold. Nampak tak dekat sini? Katakan dengan tahun 2002 dengan modal 326,478 ni, kita mampu beli rumah double stories house.
Okay. And then selepas 15 tahun, apa yang berlaku? Harga rumah ni dah naik 126%. Jadi 736,000. Tetapi katakanlah dengan modal yang sama 326,000 ni, kita beli emas pada masa tu, kita ada 10.882 kilo. Jadi selepas 15 tahun, okey, katakan menggunakan wang yang rumah ni dah naik harga tadi, kita nak beli emas juga. Nampak tak? Kita hanya dapat 4.162 kilo. Dekat sini tengok modal kita 326,000, tetapi kalau beli rumah untung dia dekat sini 409,522, maknanya dia naik 126%. Okey? Okey, next. Tetapi kita tengok kalau tahun 2017 tu kita decide untuk beli gold, apa yang akan berlaku? Kalau kita decide beli gold dapat 10.882 kilo, lepas tu dia akan naik value dia pada tahun 2017 bersamaan 1.3 juta. Modal kita yang sama 326, tapi untung dia nampak tak? 979,000. Berapa peratus kenaikan dia? 300%. Inilah dia yang kita nak buktikan, yang mana emas ni kalis inflasi. Dia lawan kepada inflasi. Kalau duit kita sentiasa jatuh nilainya, barang semua makin mahal, tetapi kalau kita ada simpan emas, kita tukarkan duit kita, currency duit kita kepada emas, kita akan dapat kekalkan value duit kita tu. Okey, bahkan mungkin lebih lagi. Okay, next. Okey, produk emas QM. Dekat sini actually sebenarnya kita ada 3, GSA, GCA dan GAE. Tetapi kenapa kita tekankan emas fizikal ni? Kita nak membuktikan yang mana quantum metal sebenarnya memang ada emas fizikal. Kita boleh keluarkan. Jadi kalau anda kata tuan-puan selesa nak simpan emas di dalam simpanan tangan masing-masing, keluarkan, tak ada masalah, tiada paksaan. Tetapi kalau nak tolong quantum metal tolong simpankan, anda boleh simpan di dalam GSA, Gold Storage Account. Jadi kita tak perlu nak sewa peti besi. Kalau kita ada fizikal 1 kilo contoh simpan kat rumah, kita rasa selamat ke? Kita takut-takut kalau ada auzubillah ada perompak ke masuk ke apa kan, dia terjumpa 1 kilo emas kita, kat situ dah berisiko. Jadi kalau kita nak simpan dekat peti besi, berapa pula kita kena bayar? Jadi kalau kita nak rasa tak selamat nak simpan dekat rumah, kita ada option untuk simpan di quantum metal, di GSA ni. Dan seterusnya kita ada GCA. Ini adalah platform untuk sandarkan belanja kita yang hangus. Okay, kita nak selamatkan duit-duit komitmen yang kita bayar tu hangus, daripada hangus kita nak selamatkan. And then kita ada platform GAE, Gold Asset Enhance, 10 kali atau 5 kali. Dekat sini saya nak fahamkan tuan-puan, okey, kita beli bukan beli emas satu bahagian dapat 10 bahagian emas. Kita punya pemahaman yang betul adalah kita ada modal kita duit dikembangkan menjadi 10 kali ganda duit tu, lepas tu barulah beli emas. Kalau kita beli modal dengan kita punya sendiri saja tak cukup, dia akan lambatlah nak profit. Tapi nanti saya akan ceritakan di belakang. Ni account trading, gandakan keuntungan. Okay, next. Okay, ini adalah pembandingan ekosistem. Perbandingan ekosistem yang ada di luar, di pasaran luar dan quantum metal. Okay, kedai emas biasa, ni pasaran luar lah. Okay, di pasaran luar, okay, kita merujuk kepada MKS. Untuk emas, kita ada dua ni tempat rujukan harga, tapi sebenarnya ikut harga dunia, sama je. MKS ni adalah harga dunia. Okey, untuk emas pure 999,
kedai di luar akan markup antara 10 hingga 15%. Okey. Dan kalau kita nak jual balik emas kita tu, kedai akan markdown 10 hingga 15%. Ini adalah normal. Kenapa dia ada markdown lagi? Mungkin contoh kita beli emas di Wah Chin, tetapi kita nak jual balik dekat PG contoh. PG nak cairkan emas tu lagi, nak cetak balik dia punya logo yang baru lagi. That's why dia kena markdown. Okay, and then seterusnya kalau emas 916, nampak 15% hingga 20% kalau dia markup lagi tinggi sebab apa? Dekat sini belum lagi termasuk upah lagi nak cetak apa semua. Lepas tu kalau nak jual balik emas kita tu nampak lagi tinggi. Mungkin kalau kita beli dan jual pada hari yang sama, lagi banyaklah kerugian dia. Saya ada pengalaman seorang klien saya beli emas. Lepas tu bawa dia beli emas nak hadiahkan dekat wife. Balik rumah wife tengok design dia tak berapa nak kenan. Lepas tu dia punya apa ni pakai pun tak berapa nak kena. Lepas tu dia terpaksa pergi kedai emas tu balik, dia nak jual. Kena markdown. Dalam satu hari tu emas tu harga 1,800. Tetapi selepas dia tukar balik emas yang baru bernilai 1,200. Nampak tak berapa banyak beza dia kena markdown. Okey. Okey. Lepas tu tengok kalau di Quantum Metal. Quantum Metal ni special. Tengok GSA. Kalau beli emas bersama Quantum Metal, kita hanya charge markup 7% sahaja. Dan kalau kita nak jual balik dengan Quantum Metal, ada markdown tak? Dia ikut harga dunia. LME. Lepas tu JE kali 10, dia spread dia hanya 3%. Dan JE kali 5, spread dia hanyalah 4%. Bila dan ketiga-tiga produk ni kalau kita nak jual balik, dia akan jual ikut harga dunia. Quantum Metal ambil mengikut harga dunia, tak ada markdown Minta maaf saya minum sekejap. Okey, sampai sini boleh tak saya dapatkan feedback? Semua faham tak? Semua faham ke? Okey, faham. Okey. Terbaik. Okey. Blur lagi Okey, tak apa, boleh screenshot nanti tengok balik, faham kan? Mungkin kena bertanya jugalah. Okey, saya teruskan dulu Okey, next. Macam mana kalau tak faham cuba tengok yang ini. Okey. Perbezaan markup dan spread. Okey, saya nak terangkan kat sini kalau kita beli emas di pasaran luar. Tengok MKS. Ini emas pasaran luar diikut harga MKS ni harga dunia lah juga. Okey, katakan dengan 1 gram RM250. Kalau harga masa tu 250 lah. Okey. We sell, apa ni we sell? We sell ni maksudnya kedai emas jual, kita yang beli. Kita yang beli Okey. Dia markup 10 to 15%. Katakan dia markup 10% je. Maknanya 250 campur 10%, so dia jual kepada kita RM275 daripada harga dunia. Harga dunia 250, dia dah markup 10% jadi 275. Jadi setiap gram inilah harga yang dijual kepada kita. Okey. We buy. Tengok we buy ni. Okey, we buy maksudnya kedai emas beli balik emas kita. Dia akan markdown 10 to 15%. Jadi dekat sini 250 tolak 10%, maknanya kedai emas tu akan ambil emas kita pada nilai 225. Okey. Maknanya dekat sini kalau 1 gram ni kita dah beli, okey, mula-mula kita bayar 275. Tetapi kalau kita jual balik pada masa harga yang belum naik, kita jual pada harga 225, okey, kita akan kehilangan RM50 apabila jual emas yang belum naik harga. Tak kisahlah nak jual pada hari yang sama ataupun akan datangkan harga emas naik turun. Kebetulan jumpa pada harga yang sama. Inilah kerugian kita, RM50. Ramai yang tak perasan sebab apa tak perasan? Kita beli emas dekat kedai emas, kita happy bawa balik emas.
tapi kita tak kira berapa nilai emas kita. Inilah bestnya quantum metal. Quantum metal bila kita beli je kita terus tahu berapa value emas kita yang sebenar. Berbanding kalau kita beli emas yang fizikal, kita memang happy pegang emas yang fizikal, tetapi kita tak perasan duit kita dah hilang berapa banyak daripada pembelian emas fizikal tersebut. Okey, tengok kita compare pula dengan emas GSA di quantum metal. Katakan harga dunia 1 gram 250. Nampak tak? QM sell, maksudnya quantum metal jual kepada kita, spread hanya 7%. 250 campur 7%, quantum metal hanya jual kepada kita 267.50 sen. Berapa pula kalau kita nak jual balik dekat quantum metal? Quantum metal akan ambil ikut harga dunia 250. Nampak LME price 250. Maknanya kita hanya kehilangan RM17.50 apabila jual emas yang belum naik harga. Okey tuan-puan, sekarang dah kenal kan macam mana quantum metal, perbezaan quantum metal dengan emas di luar. Tuan-puan pilih yang mana, emas di luar atau di quantum metal? Cuba komen sikit. Di QM ke di pasaran luar nak beli emas lepas ni? Di QM. Okey? Maknanya fahamlah. Okey. Next. Okey, ini adalah produk first kita. Nampak tak? Dekat skrin, okey nampak. Okey, Gold Storage Account GSA. Tuan-puan, bila mana masuk je register quantum metal, tuan-puan akan jumpa term and condition, kena agree buat password, buat PIN 6 digit apa semua kan. Upload KYC lah. Okey. Bila dah buka je akaun, masuk je dalam sistem, tuan-puan akan jumpa nombor akaun. Setiap orang ada nombor akaun, macam nombor akaun bank. Jadi, apa fungsi nombor akaun bank ni? Bukan akaun emas ni, nombor akaun emas. Okey. Dekat sini kita boleh beli dan simpan. Tempat untuk beli dan simpan minima RM10. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli emas RM10, katakan kita bawa duit RM10 pergi ke Poking, pergi ke Wachin, bawa duit RM10, saya nak beli emas RM10. Dia akan pandang kita atas bawah. Ni kenapa Mamat ni gila ke apa nak beli emas RM10? Jadi inilah kebaikan bila mana emas masuk dalam industri financial technology, fintech. Kita boleh beli emas rendah RM10. Okey? Hanya markup 7% daripada harga dunia. Sangat rendah. Lepas tu dah beli, dah simpan, nak jual, nak keluarkan. Kita boleh jual, keluarkan tunai bila-bila masa. Minima RM10. Tiada fee, tiada susut nilai. Ini yang best. Harga emas naik kan. Kalau tuan-puan dah simpan, kita beli je ada gram emas tersimpan dalam akaun kita. Tetapi gram emas kekal, dia tak akan berubah. Yang berubah adalah value emas kita tu dalam ringgit tu. Kalau harga emas naik, kita akan nampak duit kita pun akan naik. Itulah seronoknya bersama quantum metal ni. Okay, next. Tengok. Pindahan emas. Inilah yang memungkinkan untuk kita, kejap saya baca dulu. Pindahkan emas, gram ataupun cash kepada sesiapa sahaja yang mempunyai akaun quantum metal. Minima RM10. Minima RM1. Okey tuan-puan. Kalau tuan-puan dah ada akaun, okey. Kita mungkin ada di antara kita yang bersetuju pada akhir zaman nanti kita akan gunakan mata wang emas. Tetapi apakah cara yang paling praktikal nak belanjakan emas kita? Takkan contoh kita pergi kedai, beli nasi lemak, lepas tu kita bawa emas fizikal, kita nak kikis emas kita kan? Sangat tak praktikal. Tapi cara yang paling praktikal ada di quantum metal. Kita dah praktikan di Malakat Mall. Kita boleh scan and pay. Ada fungsi scan and pay di dalam kita punya apps. Kita boleh transfer gram ataupun cash, berapa value emas yang kita nak transfer. Okey. Dan juga ini tebus emas fizikal. Kalau kita rasa nakkan emas fizikal nak simpan di tangan, tak ada masalah, tiada paksaan. Tebuslah, bawa balik rumah. Pengeluaran emas minima 0.01 gram.
self pick up ataupun delivery ke rumah. Saya dah pernah delivery ke rumah. Okey? Okey. Ini adalah GSA. Okay, next. Gold Convert Account, GCA. Okey. Yang ini adalah platform untuk tukaran emas. Tukarkan 85% emas kepada cash berdasarkan simpanan di GSA. Actually sebenarnya 91%. Dia bukan 85%. Tetapi ni nak kena belajarlah, ada calculation pada hari Rabu, pastikan anda join. Belajar macam mana nak tahu GCA punya calculation. Okey, apa yang bestnya dekat sini, kita boleh tukarkan, contoh kita dah ada emas di dalam akaun GSA kita nak tukarkan, nak dapatkan cash pada masa sama, kita nak simpan kita punya emas. Dia macam bunyi pajak tetapi dia tak sama dengan pajak. Apa sebab tak sama? Tengok ni dekat sini. Kenapa? Dia macam pajak tau tapi bukan pajak. Tengok. Tengok ni dekat sebelah kanan ni, tiada lelongan. Dia tak ada lelongan dan dia tak perlu tebus. Tengok Kalau kita tak dapat nak tebus, okey, QM tidak mengamalkan konsep lelong. Simpan selama mana anda mahu. Dia tak ada tempoh tebus 6 bulan ke, setahun ke, 18 bulan ke, tak ada. Selagi mana kita rasa nak simpan, simpan lah. Nak tunggu harga emas tu naik, lepas tu nanti kita settlekan duit yang kita dapat tu gunakan bayaran emas pun boleh. Lepas tu boleh tebus. Boleh tebus, yes. Boleh tebus pada bila-bila masa, sama ada secara sikit-sikit atau secara penuh. Dan management fees. Yes, bukan pajak lah kalau tak ada tempoh tebus. Memang tak sama. Tapi bunyi macam sama, cuma jangan keliru. Okey, management fees 3.5% setahun berdasarkan nilai tukaran emas. Cash yang kita dapat tu dia charge hanya 3.5%. Kalau di pajak ataupun di arahmu serendah 1%. Ada yang saya pernah hadapi, klien saya ada 2% sebulan tau. 1% sebulan, 2% sebulan di pajak gadai. Kalau setahun dah berapa? 24%. Nampak tak? Beza. Okay, next. Okay, dekat sini GCA, selamatkan belanja ataupun komitmen menjadi emas. Smart spending and smart saving. Okay, kat sini kita boleh convertkan gaji, boleh jadikan ataupun nak convertkan komitmen bulanan, ataupun kita nak convertkan deposit rumah atau kereta, ataupun nak convertkan pinjaman kan. Apa-apa saja belanja yang kita nak buat, pastikan kita convert dulu. Convert dulu kepada emas dan ambil 85% daripada value dia, dan kita akan simpan emas dan juga dapat settlekan perbelanjaan. Okey, ada kira-kira dia. Macam ni contoh. Katakanlah ini ada seorang nama Ali, dia gaji dia RM5,000 sebulan. Ini kalau dia nak convert keseluruhan gaji lah. Anda ada pilihan. Nak convert berapa pun tak kisah. Tapi contoh kata Ali ni dia nak convert ke semua dia punya gaji RM5,000. Lepas tu harga emas semasa RM250 per gram. Dia beli emas. Dalam GSA dia ada 20 gram. Okey. Sekarang ni berapa cash yang akan masuk balik dalam akaun dia? Apa yang dia dapat dekat sini? Dia dapat cash 4250. Okey. Jadi cash advance ni dikenakan fee tahunan sebanyak 148.75 ni setahun tetapi dia kira dengan kadar pro rate. Pro rate ni maksudnya kadar purata sehari. Bahagikanlah dengan 365 hari. Itulah charge dia sehari. Dia ikut hari dia tunjuk setahun tapi sebenarnya dia ikut pro rate. Lepas tu apa lagi? Cash dah masuk dalam akaun bank. Bila dah masuk dalam akaun bank, dia bolehlah settlekan belanja bulanan dia, bayar kereta, bayar rumah, bayar everything, komitmen dia. Tetapi apa yang best dekat sini? Tengok. Belanja bulanan menjadi aset, tengok 20 gram. 20 gram menjadi aset di masa depan. Sebelum tu tengok 85%, mana lagi 15%? 15% ni adalah modal dia.
RM750 untuk menyimpan 20 gram. Tuan-puan cuba bawa RM750 pergi kedai emas. Boleh tak kita dapat emas 20 gram? Tak ada. Hanya di Quantum Metal saja yang memungkinkan untuk kita beli emas menggunakan gaji kita. Okey, ni yang bestnya. Jadi apa yang akan berlaku kepada 20 gram ni? Ingat okey, duit dah masuk 4,250, dah settle semua rumah, tapi kita masih simpan 20 gram ni. Okey, next. Tengok. Okey, ni simulasi daripada gaji tadi 5,000, lepas tu dia GSA, GCA, okey, bayar rumah apa semua. Okey, next. Tengok dekat sini. Nampak tak? Okey, gaji ahli tadi 5,000 setiap bulan dia buat. Okey, selama setahun. Maknanya gaji dia setahun ialah RM60,000. Okey. Harga emas 1 gram katakanlah secara purata sepanjang tahun tu ialah 250, katakan. Okey. Lepas tu apa yang dia dapat? 5,000 bahagi 250 dapatlah 20 gram. Berapa yang akan masuk balik dalam akaun dia? RM4,250. Lepas tu berapakah dia punya modal untuk dia simpan emas 20 gram tadi? Ini 750 ni sebagai anggaplah dia macam simpanan lah. Okey. Modal kita untuk simpan 20 gram ni. Lepas tu katakan harga emas 20 gram tadi ni dia 250, sekarang dia dah naik kepada RM325. Nampak tak? Bila dah naik 30% jadi 325, value emas yang 4,250 ni dia dah jadi RM6,500. Nampak tak? Jadi untung dekat sini, untung ke atas emas ni 6,500 tolak 4,250. Sekarang harga emas, value emas dia dah naik 6,500, dah tolak, untung dia 2,250 bagi satu transaksi ni saja. Jadi tengok, sepanjang setahun gram emas dia berapa? 20, bawah sekali ada 240 gram. Okey, berapa duit yang masuk dalam akaun bank dia balik? 85% ni. Daripada 60,000 total gaji setahun dah masuk balik 51,000. Berapa modal dia untuk simpan emas 240 gram ni? Hanya RM9,000 sahaja untuk simpan 240 gram Lepas tu bila emas dah naik, tengok emas 240 gram ni value dia dah berapa? 78,000. So dia punya untung kasar dekat sini dah ada RM27,000. Okey? Nampak tak? Jadi sekarang ni katakan setiap tahun dia buat GCA ni kan. Dia buat selepas 3 tahun, apa yang akan berlaku? Tengok, modal untuk simpan emas dia 27,000, tetapi berapa gram dia simpan? 720 gram tuan-puan. 720 gram, tuan-puan bayangkan sekampit gula 1 kilo tu kurang sikit daripada sekilo tu. Kalau pegang emas 720 gram tu banyak. 1 gram pun nak beli cincin tu, kadang-kadang kita fikir 2-3 kali mahalnya cincin ni kan. Tetapi tengok 720 gram tuan-puan. Jadi nilai emas ni dah meningkat jadi 234,000 tuan-puan selepas 3 tahun. Lepas tu tolakkan dengan pembiayaan ataupun pinjaman yang dia dapat tu, 85% yang masuk dalam akaun bank. So berapa untung dia? Kat sini RM81,000. Okey? Jadi ni untung kasar dia lah. Kita belum tolak lagi management fees dia. Tengok. 230 ni yang tadi 234,000 tolak 153,000 tolak management fees 5,355. So 75,000 ni akan masuk balik dalam akaun bank kita. Tuan-puan, nampak tak? Untung ke untung tuan-puan buat GCA ni? Rugi tak kalau kita tak buat? Untung tak? Modal kita 27,000, sekarang modal kita dah berkembang jadi 75,000. Untung banyak tuan-puan. Saya nasihatkan kalau anda kata tuan-puan ada buat bayaran kereta kan, bayaran kereta lah, katakan tuan-puan ada Vios,
sebulan 850. Tuan-puan buat. Macam mana kita happy bayar bulanan kepada bank, kan? Macam mana kita happy bayar bulanan kepada bank selama 9 tahun. Kita suka kan bayar kereta setiap bagi keuntungan dekat bank. Kenapa kita tak happy untuk selamatkan balik duit yang kita belanja? Kena buat. Sayang. Kalau kita contoh kata kereta tu harga dia 90,000. Selepas 9 tahun kita dapat selamatkan separuh. Okey kan? Silap-silap selepas habis bayar kereta je kita boleh deposit kereta baru. Okey, next. Katakanlah okey terlalu mahal lah, saya student, saya tak boleh lah nak simpan banyak-banyak macam tu. Okey, tengok. Minima kita punya modal hanya RM150 saja beli. Tetapi modal sebenar kita ini RM22.50. Tengok kita akan dapat 0.6 gram kalau harga emas 250. Lepas tu masuk balik dalam akaun 127. Lepas tu ada RM22.50. Ini saja modal kita untuk simpan 0.6 gram. Tak apalah, as a student buat je. Lepas tu bila harga emas naik 100%, nampak tak dekat sini? Daripada 250 naik ke 500. Nilai emas tadi dah jadi RM300 daripada 127. Untung 172.5. Okey. Jadi dekat sini dia konsisten buat selama 10 tahun. Nampak? Kalau 10 tahun pun modal dia hanya RM2,700 tetapi dia dapat 72 gram. Lepas tu nilai emas dia berapa dah? 36,000. Tolakkan duit yang dia dah masuk balik dalam akaun bank. RM15,300. Jadi berapa untung dia? 20,700. Jadi apa yang kita dapat daripada GCA ni? Perbelanjaan bulanan kita dapat, simpanan emas kita dapat, untung pun kita dapat. Okey? So apa action yang perlu kita buat? Kita hanya perlu tukar gaya hidup kita. Kita jadikan belanja harian kita, komitmen kita selamatkan menggunakan emas, beli emas dulu. Okay, next. Okay, gold asset enhance. Okay, gold asset enhance. Okay, gandakan, tingkatkan aset emas dari 5 hingga 10 kali ganda. Okay, jadi dekat sini apa yang maksud digandakan ni? Yang digandakan adalah modal kita, wang ringgit kita. Bila mana wang ringgit kita dah banyak, kita boleh beli emas 10 kali ganda lebih banyak daripada hanya 1 kali saja. Spread dia rendah, 3% dan spread untuk J kali 5 hanya 4%. Okey. Lepas tu apa kelebihan dekat sini? Tiada margin call. Ni ramailah ni yang bertanya, kenapa tak ada margin call pula? Sedangkan kalau nak beli emas kena tengok chart lah, apalah kan. Tetapi tuan-puan kena faham, kita bukan trading dalam chart macam dalam forex tu. Kita hanya merujuk harga dunia mengikut chart. Chart ni adalah rujukan harga dunia, satu dunia akan rujuk kepada chart tu. Tetapi kita beli emas ikut chart tu. Kita tak trading dekat dalam chart tu dalam forex tak ada. That's why kita hanya rujuk harga dunia dan kita beli emas ikut harga tu. Dan kita simpan grammage emas. Tiada risiko, tidak perlu top up bila mana harga emas turun. Sebab apa? Kita ada emas. Hanya perlu ada holding power dan buying time. Very simple. Contoh tuan-puan, kalau tuan-puan beli emas, kalau tuan-puan beli emas di tangan, kalau harga emas turun, adakah kita nak jual? Secara logiknya, kalau harga emas turun, kita takkan jual. Sebab apa? Rugilah. Okey? Jadi kita hanya perlu menunggu masa bila mana harga emas naik, barulah kita jual. Keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas dunia. Dan penjualan, jual atau terminate bila sudah profit. Okey, management fees hanya 3.5% ke atas kita punya pembiayaan. Tiada had masa. Okey, saya ada seorang klien, dia dah join Quantum Metal lama.
tetapi dia dah beli JE kali 10 dan senyap selama 2 tahun. 2 tahun tu dia tak jual dan dia tak ada buat penambahan apa-apa pembelian. Memang akaun tu dormant selama 2 tahun. Tapi saya tengok balik akaun tu selepas pindahkan kepada saya tengok rupanya dia ni ada akaun yang dah 2 tahun JE kali 10, tetapi emas dia tidak dijual dan tak rugi, dan sekarang dia dah ada untung RM300. Okey lah. Okey. Next. Okey, ini saya terangkan secara cepat dan ringkas lah. Okey, facility JE kali 10. Modal ialah 250 USD. Sekarang ni ditambah dengan management fees setahun. Management fees ni adalah ke atas pembiayaan ni. Okey, sekarang ni modal kita satu unit 250 USD. Katakan nilai tukaran dia ialah 1150. Kalau kita beli dengan modal kita sahaja, kita dapat 3.868. Okey, disebabkan modal kita ni 250 USD ni, kita dah gandakan modal kita jadi ada tambahan dekat sini 9 unit lagi 2250 dan menjadi 2500. Daripada satu unit kita beli hanya 3.86, tapi modal kita dah besar jadi 2500 USD ni, kita mampu beli emas sebanyak 38.68. Tuan-puan jangan pelik, kenapa JE ni boleh bagi pinjaman? Kita menggunakan tawaruk. Tawaruk ni sama pembiayaan yang ada di dalam bank yang mengamalkan Islamic financing. Tuan-puan kalau nak beli rumah 100,000, modal kita kena ada berapa? 10%, 10,000. Jadi bank akan bagi pembiayaan 90,000. Jadi kita mampu beli rumah 100,000. Dia adalah pengembangan aset duit kita baru mampu beli rumah. Samalah dengan ini. Kita ada modal, kita nak merasa macam mana orang mampu beli emas banyak-banyak 38 gram, nak merasa kan. Jadi inilah cara dia. Orang mampu beli rumah 100,000, kita ada 10,000 je, mampu kita nak beli. Ada pembiayaan, ada dia punya solusi. Okay, next. Okay, tengok macam mana JE ni buat keuntungan hingga 10 kali ganda berbanding cara biasa. Katakan ni, siapa ni? Abu ni ada modal 10,000. Tengok kalau dia beli emas di kedai biasa dengan modal 10,000, okey. Kita compare dengan QM okey. Katakan harga emas 250 per gram. 10,000 bagi 250 dapatlah 40 gram. Tetapi dengan JE kali 10, 10,000 ni dah jadi 100,000. Okey. So 100,000 bahagi 250 dia dapat berapa gram? 400 gram. Okey tuan-puan, faham Okey, sekarang ni harga emas dah naik kepada RM300. Jadi apa yang akan berlaku? 40 gram kalikan 300, dia dah jadi 12,000. Jadi tengok kalau dengan platform QM ni, JE ni, dia ada 400 gram dah. 400 gram ni kalikan dengan RM300 jadi 120,000. Okey. Berapakah keuntungan kedua-dua orang ni? Tengok. Okey. Sekarang ni kalau dia beli dekat kedai emas, untung dia ialah 2,000. Solid 2,000. Kenapa 2,000? 12,000 tolak 10,000, 2,000. Lepas tu kalau di quantum metal, dia ada dapat keuntungan dia ialah 20,000. Macam mana dapat 20,000? 120,000 tolak modal sendiri 10,000 tolakkan dengan pembiayaan 90,000, jadilah 20,000. Okey, kita pulangkan baliklah pembiayaan. Sama macam rumah tadi, rumah 100,000 dah naik 200,000, tolak pembiayaan bank 90,000 dapat balik. Tapi tengok kat sini, kalau kita tengok dekat sini modal sama tak? Modal sama 10,000. Beli pada harga yang sama tak? Beli sama RM250 per gram. Lepas tu jual harga yang sama tak? Sama, jual pun harga RM300 per gram. Untung per gram sama tak? Sama, untung per gram dia ialah RM50 per gram.
Tetapi tengok, tunggu masa yang sama. Yelah, nak tunggu 250 naik 300, masa yang sama. Lepas tu apa yang beza dekat sini? Keuntungan berbeza, iaitu 20,000 dan 2,000, 10 kali ganda. Okey? Okey. Tengok ini kalau kita beli emas dengan cara yang biasa, yang selama ni kita amalkan. Beli emas fizikal, simpan di rumah, itu cara biasalah. Okey? Dengan modal 10,000, okey, kalau beli di kedai emas biasa, beli harga 250. Lepas tu harga emas nak tunggu dia naik 100%, berapa lama masa untuk menunggu? Itu satu persoalan. Okey, lepas tu bila naik 100% jadi berapa? Jadi RM500 per gram. Dengan 10,000 nak naik, nak untung 10,000, nak untung 10,000 dia kena tunggu naik daripada 250 ke 500 per gram. Tetapi tengok di GAE kali 10. Beli 250, naik 10% je harga emas. Dia dah profit 100%. Berapa kena tunggu harga emas naik? Naik ke 275 saja daripada 250. Dah profit. Okey? Lepas tu untung pun yang sama. Nampak tak? Jadi mana tuan-puan nak tunggu? Nak tunggu dengan cara lama daripada 250 ke 500 per gram, ataupun nak tunggu 250 ke 275? Nak pilih JE ke nak pilih cara emas biasa? JE okey, terbaik. Okey, next. Tengok. Dekat sini, okey, ni tips lah 1%, kalau harga emas naik 1%, maknanya keuntungan profit pun dah naik 10%. 10 kali ganda. Bila nak harga emas naik 5%, dia dah naik 50%. Kalau naik 10%, dia dah naik 100% daripada profit tu. Okey? Tetapi kalau harga emas turun, tengok, dia pun akan turun 10%. Turun 5%, dia 10 kali ganda 50%. Kalau turun 10% harga emas, dia dah turun 100%. Nampak tak? Tetapi apa perlu kita buat? Tengok disebabkan dia tiada margin call, tidak perlu top up untuk elakkan margin call macam forex, tak ada kita tak ada. Hanya perlu tunggu masa kembali naik. Apa yang kita perlu ada adalah holding power and buying time. Okey, apa yang dimaksudkan dengan holding power and buying time ni? Holding power ialah kekuatan kita untuk menunggu harga emas tu naik. That's why kalau nak beli JE kali 10, please tolong gunakan rule number first. Gunakan duit yang tidak dipakai dalam masa terdekat. Dia adalah duit yang memang kita tak usik. Contoh duit tu dah lama dah tersimpan dalam ASD contoh. Duit tu dah lama dah tersimpan dalam akaun bank tak berusik atau dekat fixed deposit ke apa terpulang. Yang penting duit tu dah lama tak pakai, barulah pakai duit tu. Okey, kita bukan pakai duit yang terdesak, nak pakai 2-3 bulan lagi ke tak boleh. Dan kena rujuk pada orang yang pakar ataupun tanya dengan rakan-rakan di dalam grup. Adakah waktu ini sesuai? Tetapi kalau anda first time buyer, at any price beli 1 unit. Dan kalau harga emas turun, beli lagi. Tengok JE paling sesuai simpan berapa lama ya? Anggaplah 3 hingga 6 bulan. Tapi mesti placing tu ikut timing yang betul. Kalau tak melekat, ada kawan-kawan kita terbeli harga time puncak, dia tunggu setahun lebih baru ni kembali kepada harga asal. Okey, tengok dekat sini, ni adalah testimoni JE. Ni nilai jika anda jual hari ini. Tengok net cash out dah masuk 498.26. Tolak modal dia 250 USD. Lepas tu kirakan management fees berapa dia pakai. Jadi berapa kat sini keuntungan dia? Keuntungan dia 248.26 USD. Profit dia berapa? 248.26 bahagi
250 darab 100. Dia hampir 100% dapat balik modal dia, keuntungan dia. Tapi dalam ni belum tolak management fees lah, sikit dia management fees ni. Dalam berapa ni? Dalam 11-12 macam tu lah kot. Okay. Nampak 5 Mac sampai 1 Jun, profit 99.3% dalam masa 88 hari. Okay, next. Ni testimoni JE lah, banyak kat sini. Macam-macam orang, ada orang modal berjuta-juta pun beli JE kali 10 ni. Okay, next. Banyak. Okay, tuan-puan. Yang mana ada simpan di dalam ASP ataupun di dalam tabung haji. Saya nak tanya tuan-puan, dalam 1 tahun berapa kalikah diumumkan dividen kepada tuan-puan? Boleh tak komen sikit? Berapa kali ASP umumkan keuntungan untuk tuan-puan dalam 1 tahun? 1 kali. Ada yang dapat 2 kali tak? Cuba komen. Mana tahu ada yang simpan dekat ASB dapat 2 kali keuntungan. Okay, sekali Okay, confirm sekali. Okay, jadi tuan-puan, dengan platform JE kali 10, tengok tahun 2020 berapa kali cat emas ni umumkan dividen kepada penyimpan emas kita. Tengok, kita beli sini, jual sini. Beli sini, jual sini. Beli sini, geman naik turun kan? Ni naik turun kan? Beli sini, jual sini. Beli sini, jual sini. Beli sini, jual sini. Jadi dalam setahun ada 1 hingga 14 kali kita ada keuntungan. Okay. Jadi ni tahun 2020. Tengok pula tahun 2021. Sambung lagi. 1 sampai 12 kali. Okay. Okay. Jadi inilah teknik yang kita akan gunakan, buy low, sell high. Cuma tuan-puan tengok contoh. Saya bagi contoh kalau kita tersilap timing untuk kita beli. Okey, pada tengok transaksi yang kedua. Kedua ni kan. Kita terbeli dekat sini. Ataupun kita bukan beli kat sini lah. Kita beli dekat area atas ni. Sini kawasan sini. Pada bulan Februari. Nombor 2 ni, tapi yang puncak yang atas ni kita terbeli kat sini. Bilakah kita akan profit? Kita kena tunggu daripada Februari, tunggu sampai ke November pertengahan. Kat sini baru naik. Oh sorry. Kat sini pun dah naik dah. Kat sini pun ada. Tetapi tengoklah kat sini. Daripada Februari kena tunggu sampai ke Jun. Tapi kalau kita rujuk pada yang pakar, kita boleh beli dan maximize keuntungan ikut dia punya timing graph ni. Okey? Okey. Jadi siapa yang sesuai QM ni? Dia sesuai untuk semua golongan. Pelajar boleh, peniaga boleh, suri rumah pun boleh, pekerja boleh, orang yang pencen pun boleh. Okey? Okey, rumusan. GSA adalah tempat untuk kita simpan emas, tukar tunai kepada emas. Lepas tu GCA, kembalikan wang hangus. GAE adalah penggandaan aset. Okey. Dan ni cadangan penggandaan aset. Kalau nak merasakan kesemua, boleh gunakan tiga-tiga ni. Gunalah daripada sini. Sekejap saya tunjukkan. Okey. Ini perbandingan simpanan pelaburan. Modal katakan ada 10,000. Kalau dekat dalam fixed deposit daripada 11,000 katakan 3%. Compounded 3% tahun, dia naik jadi 11,000. Instrumen lain apa yang 5% ni? Biasanya macam dekat ASB, tabung haji apa kan. Katakan 5%. Dalam masa 5 tahun 10,000 dah jadi 12,000. Kalau emas cara biasa daripada 10,000 dah jadi 16,000. Tapi dengan JE kali 10, kalau kita ikutkan chart tadi tu naik turun, beli murah, jual masa tinggi, beli murah tak tinggi. Dalam masa 5 tahun 10,000 ni boleh kembang jadi 50,000. Okey? Sebenarnya boleh lebih lagi tetapi kena rujuklah pada yang pakar. Okey. Jadi
untuk presentation ni pada malam ni setakat itu saja. Cuma saya open